Bab sihir dan firman Allah Ta'ala. Bab sihir wa qaulillahi ta'ala. Bab sihir dan firman Allah Ta'ala. Walakinna syayatin kafaru, tetapi syaitan itu kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr, mereka mengajar kepada orang, pada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Ila qaulihi, hingga kepada firman-Nya, min khalaq. Ini sambungan kepada ayat itu ada di tepi dalam hasyiah kitab kita. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat ada tepi. Dan firman-Nya, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, tukang sihir tidak akan berjaya biar dari mana sekalipun dia datang. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, afata'tuna as-sihra, adakah kamu mendatangi sihir? Adakah kamu menggunakan sihir? Ataupun adakah kamu pergi kepada sihir, merujuk kepada sihir dalam keadaan kamu sedar, kamu celik? Wa qawlihi, dan firman Allah, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, terperasan kepadanya, dia berasa, dia perasan. Yukhayyalu ilaihi itu ila Musa, yakni Nabi Musa, terperasan kepada Musa oleh kerana sihir mereka bahawa ia yang ditungkat-tungkat dan tali-tali tas'a, berjalan, bergerak-gerak. Wa qawlihi, dan firman Allah, wa min syarrin naffathati fil 'uqad, dan aku berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup simpulan-simpulan. An-naffathat ialah as-sawahir, tukang-tukang sihir perempuan. Tusharun, ini tu'maun, kamu dibutakan. Itu makna tusharun, kamu dipukau, ini dibutakan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya seorang lelaki dari Bani Zuraiq yang dipanggil Labid bin Al-A'sam telah mensihirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperasan dia melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya, hinggalah pada suatu hari atau pada suatu malam ketika dia berada di rumahku, tetapi dia terus berdoa. Qala ya Aisyah, dia berkata, wahai Aisyah, adakah engkau tahu bahawa Allah telah menceritakan kepadaku tentang apa yang aku tanya, dia, ataupun tentang pertanyaanku terhadapnya, yaitu dua orang lelaki datang kepadaku, salah seorang darinya duduk dekat kepalaku dan yang seorang lagi dekat dua kakiku. Salah seorang darinya berkata kepada yang seorang lagi, berkata kepada kawannya, apa sakit orang ini? Kata yang seorang lagi, matbub, dia kena sihir. Qala wa man tabbahu, kawan dia tu kata, siapa yang menyihirnya? Dia berkata, kawan seorang lagi tu kata, Labid bin Al-A'sam, Labid bin Al-A'sam. Qala fi ayyi syai', pada apa benda? Pada apa dia buat?
Qala fi mushtin wa musyatatin. Pada musht, sisir, dan musyatah, rambut-rambut yang gugur setelah disisir, setelah disikat. Ini rambut-rambut hak gugur dia guna. Wa jubbi tal'i nakhlatin dhakarin, dan pada seludang. Jubbi itu mana? Seludang, sampul kepada apa ni, mayang, apa ni, buah tamar tu, mayang tamar itu, iaitu pada seludang mayang tamar ataupun kurma jantan. Qala fa aina huwa? Seorang itu tanya, di mana? Qala fi bi'ri dhi arwan, dalam telaga dhi arwan. Rasulullah pun pergi ke telaga itu bersama-sama beberapa orang sahabatnya. Selepas itu dia datang, dia berkata, wahai Aisyah, airnya bagaikan perahan ataupun rendaman, bagaikan rendaman daun hina, daun inai, bagaikan air yang direndam di dalamnya daun inai. Atau dia berkata, ka'anna ru'usan nakhliha, kepala pokok kurmanya itu bagaikan kepala syaitan. Saya berkata, wahai Rasulullah, afala istakhrajtahu, kenapa engkau tidak buang, ataupun afala istakhrajtahu, tak mahukah engkau membuangnya? Qala, Nabi SAW menjawab, qad afani Allah, Allah telah menyembuhkan aku. Fakarihtu, aku tidak suka membuat heboh di kalangan orang ramai tentang perkara ini, sehingga menimbulkan satu keburukan lain. Selepas itu Nabi SAW memerintahkan supaya ditanam apa ni, barang tadi, benda tadi, benda bahan sihir tadi ditanam. Taba'ahu Abu Usamah wa Abu Damrah wa ibnu Abi Zinad an Hisham. Isa bin Yunus telah diikuti dalam meriwayatkan hadis ini oleh Abu Usamah, Abu Damrah, ibnu Abi Zinad daripada Hisham. Laith dan Ibnu Uyainah meriwayatkan daripada Hisham fi mushtin wa musyaqatin, bukan wa musyatatin tapi wa musyaqatin, qaf. Abu Abdullah berkata, al musyatah ialah rambut yang keluar apabila disikat. Al musyaqah ialah musyaqah katan. Musyaqah ialah benang-benang yang tercabut ataupun lebih daripada apa ni, sikat benang tu. Orang apa ni, tenun kain tu, dia ada macam sikat gitu. Kemudian dia panggil, apabila dia tenun tu, dia jadi rapat lah kain. Mula-mula benar jalur gitu, adalah di antara benar-benar tu yang tercabut. Itu musyaqah. Musyaqah katan tu kain lah. Babun asyirk was-sihr min al-mubiqat. Bab syirik dan sihir adalah di antara perkara yang membinasakan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah perkara-perkara yang membinasakan, yaitu syirik terhadap Allah dan sihir. Bab hal yustakhrajus sihr, bolehkah dikeluarkan sihir? Qatadah berkata, saya berkata kepada Sa'id bin Musayyab, saya bertanya Sa'id bin Musayyab, satu orang kena sihir ataupun dia diikat, diikat sehingga tidak dapat mendekati isterinya. Yang ini dia ditahan dari mendekati isterinya. Bolehkah dibuka ikatan itu ataupun di yunshar ataupun di apa ni, buka juga maksudnya tu. Bolehkah dibuka ataupun dibuhul? Qala la ba'sa bih. Sa'id bin Musayyab mengatakan
tidak mengapa. Mereka hanya mahu kebaikan dengannya. Adapun yang berguna tidaklah dilarang, tidaklah dilarang daripadanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Muhammad, katanya saya mendengar Ibnu Uyainah berkata, orang yang mula-mula menceritakan perkara ini kepada kami ialah Ibnu Jurayj. Dia berkata, keluarga Urwah menceritakan kepada saya daripada Urwah. Saya pun selepas itu tanya Hisham tentang perkara ini. Dia menceritakan kepada kami daripada ayahnya, daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disihir sehingga dia berasa dia telah mendatangi isteri-isterinya, tetapi dia tidak mendatangi mereka. Sufyan berkata, wa hadza ashaddu, inilah keadaan inilah kesan sihir yang paling teruk apabila ia berlaku, apabila ia terjadi. Apabila terjadi begitu, yang terjadi demikian, maka ia menunjukkan kesan sihir yang paling teruk. Qala fantabaha min naumihi, kata perawi ini, fantabaha min naumihi dzata yaum, pada suatu hari dia terjaga dari tidurnya. Dia pun berkata, wahai Aisyah, adakah engkau tahu bahwa Allah telah menceritakan kepadaku tentang pertanyaanku, telah menjawab pertanyaanku. Atani rajulan, sebab tadi juga dua orang lelaki datang kepadaku, salah seorang daripadanya duduk dekat kepala aku, yang seorang lagi duduk dekat dua kakiku. Yang duduk dekat kepala tu berkata kepada yang seorang lagi, nak duduk dekat kepala tu kata, tadi tak ada sebut. Dia kata, ma balur rajul, kenapa dengan dia ni? Qala matbub, kena sihir, kata dia. Qala, tanya orang seorang lagi, siapa yang menyihirnya? Qala Labid bin Al-A'sam, seorang lelaki dari Bani Zuraiq, iaitu sekutu kepada Yahudi. Dia adalah seorang munafik. Qala, kata seorang, pada apa dia buat? Qala fi mushtin wa musyaqatin, yakni pada musht, yang disikat, dan musyaqah, yakni benang yang terputus daripada tempat tenunan kain itu, tempat menenun kain. Qala fa aina, di mana? Qala fi juffi, tadi jubbi, juffi tal'atin zakarin, iaitu dalam seludang mayang pekurma yang jantan, tahta ra'ufatin, di bawah satu batu besar, dalam telaga Dhi Arwan. Qala, kata perawi, fa'atal bi'ra, maka Nabi SAW pergi ke telaga itu sehingga dia mengeluarkan apa yang dibuat itu daripada telaga. Faqala fahadhi, faqala, dia pun kata, hadhil bi'r, inilah telaga yang ditunjukkan kepadaku. Wa ka'anna ma'aha, seolah-olah airnya itu air rendaman inai, daun inai. Wa ka'anna nakhlaha, dan pokok kurma yang ada dekatnya itu, di tepinya itu, bagaikan kepala syaitan. Qala fastakhraja, kata perawi, Nabi SAW pun mengeluarkan. Qalat, kata Aisyah, faqultu afala tanasyarta, kenapa engkau tidak tanasyarta, satu lagi maknanya hantar balik, nashr, nushrah, kenapa engkau tidak hantar balik? Kenapa engkau tidak taburkan, sebarkan? Maksudnya, kenapa engkau tidak hantar balik dalam istilah kita. Faqala, Nabi SAW berkata, amma Allah, adapun Allah, dia telah menyembuhkan aku, jadi aku tidak suka lagi menimbulkan suatu perkara yang tidak baik di kalangan orang ramai. Aku tidak lagi mahu menimbulkan ala ahadim minan nasi syarran, sesuatu yang tidak baik kepada sesiapa pun daripada manusia. Itu begitu boleh juga. Bab sihir, ini bab sihir. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah lagi, katanya Rasulullah SAW telah disihir sehingga dia yukhayyalu, berasa dia telah buat sesuatu padahal dia tidak membuatnya, sehingga pada suatu hari ketika dia duduk dekat saya atau di rumah saya, da'allaha wa da'ahu, dia berdoa kepada Allah dan terus berdoa. Thumma qala, kemudian dia berkata, asy'arti ya Aisyah,
adakah engkau sedar wahai Aisyah, adakah engkau tahu wahai Aisyah bahawa Allah telah memberitahu kepadaku tentang apa yang aku tanya dia. Qultu, saya pun tanya. Kata Aisyah, wa ma dzaka, apakah itu wahai Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah? Qala, dia pun berkata, dua orang lelaki datang duduk, salah seorangnya dekat kepala aku seperti tadi juga, cuma lafaz dia berbeza sikit. Dia kata, seorang itu kata, ma waja'ur rajul, apa sakit orang ni? Qala matbub. Qala wa man tabbahu, seperti tadi juga. Qala fima, fi madza, pada apa benda? Qala fi mushtin wa musyatatin. Musyatatin maknanya rambut yang gugur, apa ni, setelah disikat. Wajubbi tal'atin dzakarin. Qala fa aina huwa? Qala fi bi'ri dhi arwan. Nabi SAW pun pergi bersama-sama dengan beberapa orang sahabat dia ke telaga tadi. Dia pun tengok kepada telaga tu, ke dalam telaga tu dan ke atas telaga tu, tepi telaga tu. Dia pun tengok, fa nazara ilaiha wa 'alaiha nakhlun, ada dekat dia tu, dekat telaga tu pokok kurma. Dia pun balik pergi kepada Aisyah. Dia berkata, demi Allah, airnya bagaikan air rendaman daun inai, dan pokok kurma dekat telaga itu bagaikan kepala-kepala syaitan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, afa akhrajtahu, apakah engkau telah mengeluarkannya? Afa akhrajtahu? Qala la, tidak. Amma ana, adapun saya, Allah telah menyembuhkan saya. Wa syafani, Allah telah mengafiatkan dan menyembuhkan saya. Wa khasyitu an uthawwira 'ala an-nas minhu syarran, dan aku takut aku akan menimbulkan kekecohan ataupun geger lah, buat geger, ataupun aku tidak mahu, aku takut akan apa ni, terkena sesuatu keburukan kepada sesiapa, kepada orang. Wa amara biha, dan Nabi SAW memerintahkan supaya ditanam benda tadi. Fadufinat, maka ditanamlah. Begitulah hadis ni, hak tulah je kesimpulannya. Hadisnya hak tulah. Kita tengok sekolah. Babus sihir, ini bab sihir. Ini Imam Bukhari buat mari ni dalam bab kau dia ni, dalam bab sakit dan berubah lagi ni. Jangan lupa tu, jangan hilang puca. Bab sihir, tapi dia buat mari dalam bab penyakit dan apa ni, rawatan ataupun berubat ni. Apa maksud? Dia nak ayat sihir itu ada satu, dan sihir itu memberi kesan, salah satu punca kepada penyakit juga. Kalau kita tengok ni babus sihir, tadi kita baca tadi di belakang tu, muka surat sebelah tu lah, muka surat di belakang kita baca tadi. So lagi bab akhir tadi, babus sihir, bab sihir pula. Serupa. Imam Bukhari dia tidak abulah, dia tidak abulah dalam kitab dia ni. Bagaimana jadi bulan? Jawabnya seperti Anas sudah selalu sebut dah. Imam Bukhari syarat dia tidak bulan maksud dia. Bulan lafaz boleh berlaku macam di sini. Lafaz terjematul bab tu serupa. Itu boleh berlaku. Ada banyak dalam kitab dia. Tetapi bulan maksud dia tidak. Tadi dengan maksud lain, di sini dengan maksud lain. Itu kita kena faham. Yang pertama, dia nak cerita sihir itu ada sesuatu yang wujud, bukan khayalan sihir, bukan benda tak ada, bukan benda karu, tidak, memang benda wujud, benar-benar ada. Hak yang kedua, dia nak ceritanya Nabi SAW pun kena sihir. Nabi SAW pun kena sihir. Dia mari hadis tu bab sihir. Sihir ni dia bukan kena orang biasa, orang hebat pun, orang lebih-lebih pun kena.
nak rayak kesan dia tu. Sihir itu ada dan ada kesannya. Kesannya menyebabkan berlaku penyakit. Baik, cuba kita tengok hasyiah kita nombor 9 dalam kitab ni, nombor 9. Babu sihir wa huwa amrun khariqun lil 'adah sadirun an nafsin syarirah la yuta'adzaru mu'aradatuhu. Sihir iaitu suatu perkara yang luar biasa, suatu perkara yang luar biasa yang lahir daripada jiwa atau diri yang jahat. La yuta'adzaru mu'aradatuhu, yang boleh dilawan, bukan tidak boleh lawan, yang boleh diatasi. Sihir adalah satu perkara yang luar biasa, pelik, berpunca daripada jiwa yang jahat dan boleh diatasi, boleh dilawan. Itu benar. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, wa ankara qaumun haqiqatahu. Satu kumpulan ulama menafikan hakikatnya, dia kata tak ada hakikatnya sihir. Wa adhafu ma yaqa'u minhu ila khayalat batilah la haqa'iqa laha. Dan apa-apa yang berlaku, orang katakan sihir itu ialah itu khayalan saja yang karut, tidak ada hakikatnya. Tapi kebanyakan bangsa-bangsa di dunia ini, orang Arab ke Rum ke Ajam ke, mengatakan sihir itu thabitun wa haqiqatuhu mawjudatun wa lahu ta'thirun wa la istihalata fil aqli fi anna Allah Ta'ala yakhriqu al-'adah 'inda an-nutq bi kalamin mulaffaq aw tarkib ajsam wa nahwihi ala wajhin la ya'rifu kullu ahad. Kebanyakan bangsa-bangsa di dunia ini menerima, mengatakan sihir itu ada dan hakikatnya memang wujud. Sihir mempunyai pengaruh dan kesannya yang tersendiri, dan akal tidak menganggap mustahil adanya perkara yang seperti ini. Menurut akal kita tidak menganggap ini termasuk dalam perkara yang mustahil. Untuk Allah SWT membuat suatu perkara yang luar biasa apabila seseorang itu menuturkan ucapan-ucapan dalam susunannya yang tertentu, ataupun menggunakan bahan-bahan yang berjisim dan seumpamanya dengan cara yang tidak diketahui oleh semua orang, Imam Bukhari bermaksud di sini isbatahu. Imam Bukhari bermaksud mengisbatkan, yakni menyabitkan, membuktikan adanya sihir itu. Itu tujuan Imam Bukhari buat, adanya sihir. Walihada akthara fil istidlal alaihi bil ayat ad-dalla alaihi. Sebab itulah Imam Bukhari banyak sekali buat mari ayat-ayat untuk membuktikan tentang wujudnya sihir itu. Dan hadis terang dalam maksudnya. Hadis-hadis yang dikemukakan ini terang sekali dalam maksudnya. Tidak boleh kita nak kata ditakwilkan dengan ini bahasa pinjaman kau apa, tidak, ni jelas ni. Wa fi annahu marida haitsu qala syafani Allah. Dan hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW telah jatuh sakit bila dia mengatakan Allah telah menyembuhkan aku. Sembuh ni makna kena sakit lah sebelum pada tu. Itu makna Allah telah menyembuhkan aku. Sebab itulah hadis yang hari tadi kita sudah terjemah dah. Dia kata Allah telah menyembuhkan aku, telah mengafiatkan aku. Maknanya sebelum itu sakit. Fa in qulta idza jaza kharqul 'adati 'ala yadi as-sahir fa bimadha tatamayyazu 'anil nabi. Baik, kalau engkau kata kalaulah perkara yang luar biasa ni boleh berlaku melalui seorang tukang sihir, boleh berlaku benda pelik, bagaimana kita nak bezakan sihir ni daripada Nabi? Tukang sihir dari Nabi, kita nak beza lagu mana? Nabi pun benda pelik juga, tukang sihir pun benda pelik juga, bagaimana kita nak beza? Qultu, saya jawab, katanya bitahaddi. Yang pertama, tahaddi ada. Tahaddi itu maknanya challenge, cabaran. Ada cabaran.
Yang di Nabi apabila dia buat sesuatu dia cabar kalau boleh. Kalau boleh buat lagu ni semua aku buat, semua buat. Dia ada cabaran itu. Itu Nabi. Tahaddi, mana kalau dia nak mari ayat, coba mari. Fa'tu bi suratin min mithli. Itu ayat tahaddi itu orang panggil. Ayat tahaddi. Termasuk dalam ayat-ayat cabaran. Nabi SAW dan juga Nabi-Nabi lain pun begitu juga. Dia cabar orang lain. Kalau boleh buat, betul kamu buat seperti aku. Walaupun zahir dia nampak serupa. Tetapi kalau Nabi, akhirnya benar dia. Orang lain kalah. Yang kedua, wa ta'adzuril mu'aradah. Tidak boleh dilawan, tidak boleh diatasi. Ni kalau hak Nabi. Orang panggil mukjizat tu. Orang panggil mukjizat tu tidak boleh dilawan, tidak boleh dikalahkan, tak boleh. Kalau sihir boleh kalah. Dia pun tidak cabar orang. Dia kata minta maaf lah, kita nak main-main budak-budak ni, kata dia. Main-main budak-budak. Dia tidak berani juga nak buat satu kali. Kena orang pandai sikit ya. Dia baca sepatah dua, habis dia kena. Dia tak berani. Sebab itulah dia minta maaf dulu. Sebelum pada dia buat pertunjukan itu, dia minta maaf dulu. Maaf lah kata dia, main budak-budak ya, kata dia. Kadang-kadang dia royak, itulah suruh ngaji-ngaji agama lah, kata dia. Kalau tidak jadi sepupu cik lah, kata dia. Jadi kata hidup main silap mata ni. Kalau ngaji-ngaji boleh pandai-pandai, jadi orang juru-juru, jadi kedudukan molek-molek akan datang. Dia kata, dia sendiri kata, dia sendiri kata, maknanya dia pun tak ada arah, nak cari pitih lah, kira-kira nak cari pitih ya. Itu yang kedua. Ataupun yang ketiga, sihir ini ia berlaku pada orang fasik. Nak mengamal ilmu sihir ni, dia mesti kena fasik dulu. Nabi tidak, beza dia. Nabi kehidupan dia bersih, suci, molek, penuh dengan ibadat, amalan-amalan dia pun bersih semua. Nak sihir ni, dia kena bunuh orang lah, kena pergi gali kubur tu lah, macam-macam lah. Kena curi lah, kena pergi rogo sekian ramai orang lah dulu. Orang tu anak dara ke misalnya, ataupun janda ke, adalah macam-macam syarat dia nak boleh ke dapat ilmu dia. Itu cara. Dan seterusnya, dia memerlukan kepada alat dan asbab. Perlu kepada alat. Macam di sini dia kena cari sisir, dia kena cari gambar orang tu. Mana nak tengok gambar dulu. Kalau boleh ada gambar, ada barang baju dia ke apa ke. Itu di antara tanda sihir itu. Mukjizat tidak perlukan kepada semua itu. Tak perlu. Mukjizat tak ada lagi tu. Imam Nawawi berkata di tepi lagi, amalan sihir ini haram dan ia termasuk dalam dosa besar dengan ijma' ulama. Nabi SAW telah membilangnya sebagai salah satu daripada 7 perkara yang membinasakan manusia. Di antaranya, antara sihir itu ada yang menyebabkan jadi kufur, jadi kafir orang itu. Ada juga di antara sihir itu tidak menyebabkan jadi kafir. Ini kata Imam Nawawi, bahkan ia merupakan maksiat besar, dosa besar. Kalau dalam sihir itu, amalan sihir itu ada ucapan ke ataupun perbuatan yang boleh menyebabkan kufur, maka jadi kafir. Mana pengamalnya itu? Kalau tidak lagu tu, maka tidak jadi kafir. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan jadi kafir, jadi kufur. Adapun belajar dan mengajarkannya, faharamun, maka ia adalah haram. Kalau mengajar, mana ada unsur kufur, dia mengajar kufur lah kepada orang. Orang yang terima punya pun jadi kufur dengan sebab menerima ilmu tu. Ini kedudukan sihir itu. Sihir adalah satu macam ilmu lah, ilmu dan amalan untuk sama ada kebaikan seseorang ataupun keburukan seseorang. Itu maksud. Kebaikan itu lagu mana? Dia nak suruh orang tino gila ke dia. Buku 3 batal lah, buku 3 batal turuk dia. Ya dianya huduh kopeh kita. Tak ada kau satu, tapi dia gila tu, gila pelik.
Nak suruh itu kebaikan dia lah satu pihak. Sihir kebaikan untuk kebaikan. Itulah di antara kebaikan. Nak suruh orang takut ke dia. Termasuk dalam sihir juga. Tak kena gaya lah. Amalan tu tengoklah. Nak suruh orang takut ke dia, jadi orang tengok dia lembek, jatuh, rebah. Itu pun boleh jadi juga sihir. Kena beringatlah amalan-amalan dalam silap, kalau dalam apa-apa takut-takut termasuk dalam hak tu. Takut-takut termasuk dalam hak tu. Kalau tidak termasuk tak apa. Kalau tidak termasuk. Baiklah. Imam Bukhari dia nak menyabitkan sihir itu ada wujud, ada hakikatnya, ada kesannya. Kemudian sihir itu banyak bagi pula. Ada sihir rengai-rengai saja. Sebenarnya orang panggil silap mata. Silap mata tu bendanya tak ada berubah ke apa, dia panda tu, pusing tangan dia tu, dia nampak macam lagu lain. Sebenarnya tak ada gapo, tak ada berubah gapo, pak dia pusing tangan dia tu cepat nampak lagu lain. Tu rengai tu silap mata. Tak ada guna jin, tak ada guna gapo, amalan gapo, tak ada. Cuma dia pandai pusing tu, dia pandai pusing barang tadi. Maka jadi nampak macam sesuatu, nampak macam burung. Sebenarnya tak ada burung apa. Dia pusing saja. Yang kedua iaitu menggunakan jin lah, makhluk halus. Menggunakan makhluk halus. Hak ni hak bahaya. Menggunakan makhluk halus. Makhluk halus tu macam-macam lah dakwaannya. Ada kata bunian, ada kata jin, ada kata ruh-ruh orang mati, macam-macam lah. Makhluk halus lah kita kira. Semua tu masuk dalam makhluk halus lah. Gunakan demo tu. Sebab dalam Quran pun sebut walakinna syayatin kafaru, hak kafirnya syaitan, yu'allimuna an-nasa sihr, mereka mengajar manusia sihir. Hak mengajar lagu ni benda-benda lagu ni adalah orang hak lagu ni jugalah, syaitan. Di sini Imam Bukhari nak ceritakan punca sihir tu ada. Puncanya dari mana? Daripada syaitan. Ilmu-ilmu yang tidak molek datangnya daripada makhluk-makhluk yang tidak molek juga. Kalau kita nak kata makhluk halus ataupun ruh-ruh yang tidak molek juga, iaitu syaitan lah. Wa ma unzila 'alal malakaini, apa ni dalam Quran ini disebut wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Bagus ni, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini. Mereka turut ni panjang cerita. Mereka turut ma tatlu syayatin, apa yang diajarkan oleh syaitan. Ni cerita orang zaman Nabi Sulaiman. Tu apa yang diajar oleh syaitan. Nabi Sulaiman tidak kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak jadi kafir. Sekali kita tengok Sulaiman ni pun guna jin juga. Inilah orang-orang yang sebenarnya puak-puak dia tu pun nak jadi seperti Nabi Sulaiman lah kira-kiranya. Nabi Sulaiman hebat, guna jin juga, jin ikut perintah dia. Jadi nak guna juga. Rupanya ada kelebihan besar, banyak keistimewaannya, macam-macam lah cara. Ni syaitan nak menyesatkan manusia pula. Sedangkan Nabi Sulaiman buat semua tu dengan mukjizat, bukan dengan sihir. Sebab itulah mereka tidak boleh buat pun seperti Nabi Sulaiman tu. Tak boleh buat, tak boleh nak cabar. Tetapi manusia ni sifat dia macam tu. Kalau tengok orang lebih, nak lebih kata. Walaupun hak lebih tu cara tak betul pun, tak kira lah asal zahir nampak serupa sekali tengok. Orang tu kaya semati dia. Kaya semati, sebab tu dia sedap duduk dengan kenderaan dia, dengan rumah dia. Hak ni tengok ni dia macam deki lah. Dia ada buah tak puas hati. Dia nak juga benda tu, nak dengan cara betul, tak ada, dia tak boleh. Maka dia cara lain, cara tak betul. Biar orang nampak serupa zahir. Itu manusia. Begitulah orang di zaman Nabi Sulaiman. Itu satu. Yang kedua, memang pada masa tu kuat ilmu-ilmu ni, ilmu hitam. Orang panggil ilmu hitam ni kuat. Sebab itulah Allah beri mukjizat kepada Nabi-Nabi ni sesuai dengan zaman dia. Zaman Nabi Isa hebat ilmu perubatan.
Allah SWT beri kepada Nabi Isa sapu, jadi siar selalu, sakit. Hak buta tu sapu, dia boleh celak selalu. Tu tak boleh lawan kan? Tak boleh lawan. Pada masa tu hebat. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hebatnya? Bahasanya tinggi, seni bahasanya tinggi. Quran mari dalam bentuk seni bahasanya, tak boleh siapa lawan. Begitulah caranya. Supaya juga di zaman Nabi Sulaiman ni kuat sihir, ilmu hitam lah, kita kata ilmu hitam. Dia tengok Nabi Sulaiman apa hasil dia ternampak dekat-dekat sama, untuk mengelirukan orang, mereka guna juga cara ni. Mereka guna cara ni. Syaitan yang ajar itu. Dalam Quran di tempat yang lain, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Mahu tak aku ceritakan kepada kamu, kepada siapakah syaitan turun? Syaitan turun kepada siapa? Tuhan kata tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan turun kepada kulli, setiap affak, pendusta besar, athim, dan orang yang banyak dosa. Ni semua ahli sihir, orang pakai ilmu hitam tu, dia ada sifat tadi. Kecek tak boleh pakai, dosa banyak. Bahkan dia nak dapat ilmu dia tu pun dengan melakukan dosa. Dalam Quran sudah ada sebut. Cumanya di sini yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini. Mereka tu juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil. Babil ni Babylon dulu lah. Sekarang di dalam Iraq, satu kerajaan besar sama gitu, yang bertamadun. Harut dan Marut. Malaikat tu kepada dia Harut dan Marut. Mereka tunggu waktu lah. Tapi Harut dan Marut ni sebenarnya malaikat molek. Dia apa? Ni kalau di tepi ni, wa ma yu'allimani min ahadin, tidak ada siapa pun yang mereka berdua ni ajar. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, malaikat dia akan kata, kami ni ujian ni nak belajar, ujian ni, innama nahnu fitnatun fala takfur, jangan jadi kafir. Dia kata jangan jadi kafir kalau nak belajar. Mereka pun belajarlah daripada Harut Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, ilmu yang boleh memisahkan di antara suami isteri. Allah SWT sebut, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal mereka tidak dapat memberi mudarat kepada sesiapa pun dengan ilmu sihir itu, melainkan dengan izin Allah. Mana dengan izin Allah berlaku, benda ni boleh berlaku. Dengan izin Allah boleh berlaku. Itu akidah yang dia bagi kepada kita. Benda ni ada dalam hidup kita, tapi kita kena pegang. Orang Muslim akidahnya macam mana? Tidak ada sesiapa pun boleh memberi mudarat dengan ilmu hitamnya kepada kita, melainkan dengan izin Allah. Begitulah seterusnya. Apa maksudnya? Allah SWT bagi ayat. Satu syaitan waktu, satu lagi sihir juga, malaikat waktu. Apa makna? Anda tertinggal semua ni kalau baca ayat ni, tengok semua kepada tafsir Maududi, sebab molek sangat dia kemukakan itu, sangat baik. Dia kata, dia sebutlah, tengoklah mana dalam tafsir dia. Dia kata Allah SWT nak uji sesuatu kaum tu, kalau kaum tu dia ada penyakit berat lah, penyakit masyarakat yang berat dalam sesuatu kaum tu, dan dia jadi ketagih betul. Sebelum Allah SWT nak menghancurkan kaum itu, dia mari ujian dalam bentuk tu, dalam bentuk tu. Misalnya kaum Lut ni gila sangat pada orang jantan, sehingga orang perempuan ni tak nak telia pun, tak sih bui pun tak sih. Dia gila kepada orang jantan, dia suka cara homoseks itu. Maka Allah SWT mari malaikat macam mana? Comel-comel mari kan, akhir tu comel-comel mari, sehingga popok dia gelepar, tak boleh nak duduk. Sehingga Nabi Lut kata, janganlah, ni tetamu saya, minta maaf lah. Kalau nak anak saya ada, anak tina, tak sih. Dia kata, kamu tahu dah kan maksud kami, mana sampai ke peringkat tu manusia ni. Allah SWT mari ujian dalam bentuk tu terakhir. Itu masa akhir, lepas tu hancur. Hak ni pun seperti juga.
dah minat sangat kepada sihir ni, ilmu hitam ni tak kira tak. Kalau ada sana orang pergi cari, orang dia kata ni hebat lagi, pergi cari, duk belawai ilmu hitam, habis masa, rugi masa, tak ada buat pembangunan kemajuan ke apa, tak ada, duk badi balah ilmu hitam. Akhir sekali Allah SWT bagi malaikat. Ini malaikat juga serupa dengan cerita Nabi Lut. Malaikat Harut Marut, dia mengajar saya, dia kata dah, dia kata dah, jangan kafir, ni ujian ni. Dia kata, tapi orang ramai ni tidak nampak sebab dia mari dalam rupa orang biasa, dia tidak khabar itu satu ujian. Maulana Maududi sebut dalam kitab dia tu, tafsir dia kata zaman sekarang ni pun orang pakai juga, maknanya apabila ni mata-mata gelap ni kan, spy ni, special branch, dia nak tangkap orang, dia pergi menyamar dalam rupa orang tu. Kalau dadah misalnya, dia pergi jadi macam orang dadah, pergi duduk macam mengedar sekali, padahalnya dia nak igak tu. Tak lama tu dari dia tu igak, habis cerita, tamat habis cerita. Begitulah juga kalau pembunuh nak siasat tentang pembunuhan, dia pergi dalam rupa dalam rupa orang ramai, pergi duduk kecek. Tak lama dah tu, maknanya kalau malaikat pergi, tak lama kena habis. Dia buat perbandingan macam tu, cukup mudah nak faham tu. Tidak adalah timbul Harut Marut ni apa ni gila kepada orang Israeliat. Dia cerita panjang benar, dia cerita Israeliat, Harut Marut. Dia turun mari ke dunia, tengok Allah SWT buat dia tu dalam rupa manusia. Bila dalam rupa manusia, mula-mulanya ceritanya dia cabar, dia kata manusia ni tak ada lebih mana, Tuhan kata lebih. Dia kata terang dia jadi manusia, tak ada payah mana, dia boleh mengatasi masalah. Ni Israeliat lah, Israeliat tak betul. Bila begitu Tuhan pun boleh jadi manusia. Bila boleh jadi manusia, ada nafsu dah lah, ada nafsu. Dia tengok perempuan nama Zuhrah, waktu lah kemudian dia jadi bintang Zuhrah tu, karut betul. Bintang Zuhrah tu perempuan tu lah cerita asal. Harut Marut ni pun jadi itu, dia berzina. Berzina. Bila berzina, Tuhan pun murka, dia pergi duduk di satu penjuru dunia mana tak tahu lah. Duduk dalam satu telaga tu, kaki lah ke atas, kepala lah ke bawah, kena seksa sampai ke kiamat. Padahal benda tu tak ada, dek tu tak ada. Tetapi ialah kalau tidak beringat, sedap juga cerita tu. Beri kau orang ramai sedap juga. Tak ada tu. Hak sebenarnya tak ada. Harut ni malaikat lah. Dia berupa manusia seperti di zaman Nabi Lut tu, berupa manusia orang comel-comel. Biar dia tak lekat nak duduk. Bila tak lekat nak duduk tu maknanya tak lama dia kena igak lah. Mana kena igak, habislah cerita dia je. Hak ni pun lagu tu juga. Dia ajar, dia kata fala takfur, jangan jadi kafir, sebab dia hakikatnya malaikat, dia tidak melampau. Jangan jadi kafir, dia tahu hak sebenarnya. Ini ujian, jangan jadi kafir. Dia larang orang jangan jadi kafir. Takkan dia sendiri nak jadi kafir, dia kafir, dia larang orang hak gila kepada benda tu jangan jadi kafir. Maknanya nak jadi spy pun tak boleh lah. Siapa nak jadi spy ni pergi dekat pelacur, nak dekat pelacur siapa dia tu sendiri apa dia duduk tidur dengan pelacur, duduk melakukan perbuatan sundal, tak boleh lagu tu. Fala takfur, jangan jadi kafir. Tidaklah sampai ke situ. Nak pergi menyiasat bunuh orang pun takkanlah mengharuskan dia pula boleh bunuh orang, tak boleh lagu tu. Ni isyarat cara Islam. Bila dia mari, dia ada hak dia nak selidik pun, dia ada hak dia. Jangan dibuat perkara yang haram, jangan dibuat perkara yang syirik, itu tak boleh ke mana-mana. Hingga min khalaq, maknanya orang yang buat benda ni tak ada bahagia langsung. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat besok tak ada bahagia langsung, tak ada bahagia langsung. Orang lagu ni mana saja pergi tangan kosong di akhirat besok, bawa dosa ada. Ayat ni menunjukkan sihir itu ada kesan, belajar boleh memisahkan di antara suami isteri. Allah SWT sendiri sebut, dan dia maknanya dia boleh memberi mudarat walaupun dengan izin Allah, tak kira lah tu. Seperti ubat pun kita makan dengan izin Allah, menyembuhkan, bukan ubat tu sendiri menyembuhkan. Maknanya sihir itu ada dan ia boleh meninggalkan kesan dengan izin Allah, seperti benda-benda lain.
dengan izin Allah. Boleh menyebabkan orang jadi sakit. Lah, dan nak warna kita kata menikah ni minggu-minggu menikah. Apa ni hak maksud nikah tu tidak dapat, dan nak warna tak ada barang. Jangan kesal sihir. Ada juga maknanya sekadar kita kata tak hidup, tak naik lembah saja. Keinginan ada, tapi bila pergi dekat tak ada. Tak boleh nak buat perhubungan jenis. Kesal. Ada kalanya bukan sekadar tu, tak dapat, tak tahu duduk mana, macam mana nak kerja. Kan tengok kesal dia, parok tu. Hak beci tu suku, hak beci tu tidak berapa nampak sangat pelik. Hak ni nampak pelik dia lagu tu. Tidakkah jadi kucak-kacir rumah tangga? Siapa cerai? Itu tak tahu cerita, apa cerita ni cerai ni. Ni kata gini, banyaklah ceritanya. Hak sebenarnya lagu tu. Hak sebenar. Orang-orang dalam hak tahu, dia kata lagu tu ceritanya, hak sebenar. Tanya tu dia sendiri, lagu tu kata dia. Mana lagu mana? Kemudian bila cerai juga, ni kata, ni tuduh ni orang lain tu. Mulut yang ketiga, yang keempat, yang kelima tu kata macam-macam. Lepas tu ni kata ni lemah nafsu lah, mati pucuk lah, macam-macam menuduh. Padahalnya ni apabila cerai tu nikah dengan orang lain, boleh anak pun mati pucuk apa. Yang keluarga lelaki ni pula tuduh hak tino ni macam-macam lah. Ni mulut yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Lepas tu tino tu pun boleh pergi nikah dengan orang lain, boleh anak pun tak ada satu. Hak tadi kalau tanya daripada tuan diri, hak sebenarnya lagu mana? Lagu ni. Hak ni lah dalam Quran kata, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Kesan dia tu sehingga boleh memisahkan di antara suami dan isteri. Sukalah syaitan ni, kerja jahat belaka lah ni, kerja jahat. Dan firman Allah SWT, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak akan berjaya biar dari mana sekalipun ia datang. Dia nak ayat hakikat sihir ni, memang ada, dia boleh buat sesuatu, ada kesan dia, tetapi ia tidak boleh berjaya. Bukan kata kemenangan yang terakhir pada dia. Sama-sama dia pun kalau lawan hak lebih kuat daripada dia, kalah dah dia. Usah ke cara lain. Kalau sama dia tu pun kalah dah. Kalau nak lawan dengan hak mukjizat, dengan hak daripada Allah betul-betul, tentulah tak boleh lawan, kalah lah. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tak kira daripada mana dia mari, tok guru dia duduk mana sekalipun, tak kira. Tak ada kehebatan sihir ni sebenarnya. Dia nampak hebat, nampak biasa tu, pada tak jumpa buku dengan ruah. Tapi kalau jumpa buku dengan ruah, tak ada. Jadi kita orang Islam jangan dihairan, jangan kita duk berasa pelik, kagum dan berasa mulia, hebat orang-orang yang mengamalkan ilmu macam ni. Maka kita nak turut jejak langkah dia. Hakikatnya dia tidak ada buat apa, dia tidak akan menang, dia tidak akan berjaya biar daripada mana pun dia mari, menuntut daripada mana sekalipun, dia tidak akan berjaya apabila berhadapan dengan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Apakah kamu akan pergi kepada sihir dalam keadaan kamu celak? Jadi kamu nak amal sihir ke dalam keadaan kamu celak? Dalam keadaan kamu ni cerdik? Kalau orang cerdik dia tak buat sihir-sihir ni. Begitulah. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Terperasan kepadanya, yakni kepada Musa. Fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba apabila pok-pok tu campak tu masing-masing, pok-pok tu kasih tu campak, hibaluhum, tali-tali mereka, wa 'isiyuhum, tungkak-tungkak mereka, tiba-tiba jadi perasan kepada Nabi Musa ni, kerana sihir dia tu, sihir mereka itu annaha tas'a, macam bergerak-gerak, macam bergerak-gerak, berjalan, duduk berjalan. Ni perasan kepada Nabi Musa. Baiklah, seterusnya. Ni Nabi nak kepada Nabi pun ada kesannya, ada kesannya. Wa qawlihi, dan firman-Nya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan berlindung daripada kejahatan an-naffatsat,
Yang ni perempuan-perempuan yang meniup, banyak kali tiup, yang ni pada simpulan-simpulan. Yang ni tukang-tukang sihir. Biasanya tukang-tukang sihir ni kalau dia nak buat apa-apa, dia akan ambil tali dia ataupun benang dia pinta, dia pun simpul. Dia siup. Satu ikat dia siup, satu ikat dia siup pula. Ada beberapa ikatan dia tu lah. Hak tu dia jadi penat tu, orang hak kena tu. Orang hak kena tu jadi penat, tak bangun kena ke dia. Kemudian Imam Bukhari pun buat marilah. Apa makna an-naffasat di sini? An-naffasat di sini maknanya as-sawahir. Tukang-tukang sihir perempuan, tukang-tukang sihir perempuan. Dia nak ceritanya di sini mana tukang sihir ni ada lelaki, ada hak perempuan. Kedua-duanya sama-sama hebat. Sama-sama hebat. Sebab apa? Kedua-duanya boleh menghubungi syaitan. Tok guru dia syaitan. Bila tok guru syaitan tu tak kira lah. Hak mana lebih kuat puja syaitan, lebih banyaklah ilmu syaitan tu dia dapat. Begitulah seterusnya. Cuma dalam masalah ni, masalah sihir ni, sihir, Nabi kena sihir. Nabi kena sihir. Ramai juga ulama, tidaklah ramai mana, tapi ada lah. Kalau zaman dulu Abu Bakar Al-Jassas, pengarang kepada Ahkamul Quran, Abu Bakar Al-Jassas Al-Hanafi, dia tak terima Nabi SAW kena sihir. Bukan sihir ni sendiri pun ada dia tak terima, memberi kesan ke apa. Ni sihir ni perasan kita saja. Dia kata sebab silap mata gitu je. Sekadar tu terimalah. Apa sihir nak memberi kesan dengan arti mengubah seseorang tu daripada sihat kepada sakit, tak terima. Apatah nak mengubah hakikat. Dia asalnya lelaki, kena sihir jadi tino sepanjang hayat dia. Tak ada lah tu. Ni kebanyakan ulama mengatakan tak ada, kuasa sihir tidak ada sampai macam tu. Tetapi ada juga setengah-setengah ulama kata boleh jadi. Boleh jadi. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dia nak mengubahkan mahiyah, orang panggil hakikat sesuatu. Yang ni kalau lelaki jadi perempuan, asalnya orang jadi binatang. Ini orang panggil qalbul mahiyah, yang bertukar hakikat kejadian. Sesuatu itu tak ada kuasa sihir itu sampai ke peringkat tu. Tetapi kalau sihir itu sekadar sakit, menderita, jadi gila, jadi gapo, itu boleh jadi. Dan kebanyakan ulama menerimanya, termasuk Imam Bukhari terima. Terima sakit sekadar tu terima. Tetapi macam Abu Bakar Al-Jassas tak terima. Kemudian Syekh Muhammad Abduh tak terima sihir. Nabi SAW kena sihir. Begitu juga kemudian Said Qutb tak terima. Dalam tafsir dia, dalam tafsir masing-masing tak terima. Dia kata kalau kita terima hak ni, hak Nabi SAW kena sihir, bermakna betul lah orang-orang kafir duduk kata in tattabi'una illa rajulan mashura, yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Orang zalim, yang ni puak-puak kafir kata kamu tidak mengikut kecuali orang yang kena sihir. Betul lah hak dia duk tuduh tu. Sedangkan dalam Quran sebut ayat tu nak menafikan bahawa Nabi ni tak ada kena sihir apa. Apa yang kamu kata orang-orang Islam ni ikut orang yang kena sihir? Nabi tak ada kena sihir apa? Seseolahnya ayat tu beri makna begitu. Kalaulah kita terima Nabi SAW kena sihir, bermakna betul lah hak orang kafir duduk kata. Yang kedua, kalau betul, kalau kita terima, mana kita tahu Nabi SAW ni bagi orang yang nak ragu lah, bagi orang yang nak ragu dia boleh kata ni Nabi SAW tak ingat, dia berasa dia macam pergi dah kat bini dia pada ada lagi, dia berasa dia buat benda ni padahal tidak buat, dia berasa dia tak buat lagi padahal buat dah. Kalau setara ni ada mungkin boleh jadi ayat Quran kau turun, dia berasa sampaikan dah padahal tak sampaikan lagi. Dia berasa dia tak sampaikan lagi padahal dia sampaikan dah, ataupun sebaliknya dia berasa dia telah menyampaikan padahal dia tidak sampaikan lagi. Perintah Allah SWT boleh jadi. Kalau macam tu, macam mana kita nak yakin dengan Quran,
dengan hadis-hadis yang ada ni, boleh jadi pada ketika tu hak Nabi SAW tak khabar tu. Ini alasan mereka. Boleh jadi hak ketika Nabi SAW tak khabar pada ketika tu. Bukan apa ni ayat Quran saja, siapakah hadis-hadis, apa semua pun akan diragui. Dan perkara ini berlaku dalam setengah-setengah riwayatnya, kata mereka sampai berbulan-bulan. Kalau berbulan-bulan tu lama benar tu. Walaupun dalam riwayat Bukhari ini ada sebut beberapa hari sahaja, tidak lama, bukan bulan-bulan dah, beberapa hari. Itu di antara yang mereka ni kritik. Di antara yang mereka kritik lagi ialah ayat tu yang dikatakan Nabi SAW baca ayat muawwidzat itu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat baru turun pada masa ni, bila dia kena sihir ni baru turun, malaikat tu mari ajar dia baca. Sedangkan ayat tu kebanyakan ulama mengatakan ayat makiyah, turun dah. Apa baru turun ketika ni? Kalau tengok kepada perawi-perawi dia, kata dia perawi-perawinya adalah terdiri daripada kalbi dan sebagainya, orang-orang yang tidak boleh pakai, bermakna tak ada kena mengena. Lepas tu hadis ni langsung nak buat. Rashid Ridha dia ambil jalan tengah, dia sederhana sikit, anak murid kepada apa ni, Syekh Muhammad Abduh. Dia tidak menafikan hadis ini, dia tidak menafikan. Tapi ramai orang mengatakan Rashid Ridha pun menafikan, menafikan juga seperti tu guru dia. Tapi sebenarnya dia tidak sampai ke situ. Dalam tafsir dia kalau kita tengok, dia terima serupa dengan orang-orang lain juga. Masalahnya bagi ana, cuba kita perhati molek sini, mana hadis ini tidak bercanggah. Walaupun Syekh Muhammad Abduh dan orang yang seumpama jadi mengatakan hadis ini hadis ahad, Quran tu yang sabit berdasarkan mutawatir. Kita tak boleh nak menafikan mutawatir berdasarkan hadis ahad, dan tidak boleh menjadi akidah ni. Kalau sahih pun tidak menjadi akidah. Sebab itulah mereka kata kita boleh ketepikan hadis ini. Ke mana-mana pun mereka petikaikanlah hadis ini. Jadi hadis ini mengikut Syekh Abduhnya, dia kata pasal ni Hisham ni lah, Hisham ni keliru, kata dia. Hisham keliru. Dari riwayat dia ambil daripada Sufyan bin Uyainah ni adalah orang-orang di ahli Iraq lah. Imam Malik tidak kenal dengan dia setelah dia pergi ke Iraq. Itu dah di antara alasan mereka tak mahu terima hadis-hadis ni. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Bukhari sendiri jelas terima hadis ini, dan hadis ini adalah hadis sahih dan sampai kepada peringkat tawatur maknawi, sampai kepada peringkat tidak mutawatir lafaz dia, tetapi kalau kita tengok banyak sangat sampai kepada peringkat tawatur maknawi. Perkara yang seumpama ini kita tidak boleh mudah-mudah nak tolak. Bahkan bagi anak, cuba perhati molek ni. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Cuba kita perhati. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Terperasan kepada Musa kerana sihir mereka itu bahawa tali-tali dan tungkat-tungkat yang mereka campakkan itu bergerak-gerak, berjalan-jalan. Nabi Musa pun kalau kita nak kira, kalau kita kata bercanggah dengan Quran, dalam Quran menunjuk kata ada Nabi ni kena benda macam ni. Kalau kena bermakna satu sifat Nabi, khususiyah dia, iaitu ismah terpelihara Nabi SAW ataupun Nabi-Nabi yang lain daripada perkara yang meragukan. Itu terpelihara. Kalau kita menafikan hadis ni, masalah dalam Quran yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Macam mana? Nabi Musa pun nampak gitu. Apabila tu sihir itu campak, dia nampak lagu. Maknanya dia kena, ada kesan. Walaupun hakikat dia kita tidak terima hakikat lah, kita kata hakikat dia tidak berlaku. Ya, hakikat tidak berlaku pun dia berasa. Masalah berasa tu sekadar tu ada kepada Nabi Musa pun kena. Cuma Allah SWT kata la takhaf innaka antal a'la, jangan takut, engkau lah yang paling tinggi. Tuhan kata jangan takut. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa sudah berasa takut. Mana kesan lah tu, kesan. Kita nak kata kesan psikologi, kau kesan apa ikut lah, tapi ada kesan.
Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Campak hak duduk tangan kanan kamu tu, nanti ia akan menelan semua telan hak mereka buat tu, telan semua. Hak Nabi Musa tukar dia tu jadi ular sungguh, sebab itu boleh telan memang tak ada sungguh. Ketika jadi ular sungguh, itu mukjizat. Adapun sihir dia tidak jadi ular, ada dia nampak orang seperti silap mata lah. Sebenarnya tidak jadi ular, tapi perasan macam ular. Hak perasan ni bukan orang biasa, Nabi pun ada. Kalau Nabi Musa dalam Quran sendiri pun sebut dia boleh berasa macam tu, padahal tidak. Kenapa kita duduk muskil? Hak Nabi SAW berlaku kepada dia, dia berasa macam buat, lepas tu tidak buat lagi, sekadar tu saja. Dia berasa letih, uzur, sakit lah. Sakit itu kan kita sudah terima sakit. Nabi SAW ada sakit. Ini tidak bercanggah dengan sifat ismah dia, tidak mencacatkan ismah dia, sifat maksum dia tu tidak mencacatkan. Dia sakit, dia jatuh atas kuda, dia kena ketik kejeking, ada juga. Kena ketik kejeking, ada juga. Dan dia kena sihir, apa salahnya? Kalau sekadar sihir tu yang kena kepada dia tu, sekadar dia berasa tak sedap, dia berasa macam buat dah, tapi tidak buat. Tetapi daripada Aisyah cerita dia, kalau kita perhati dalam riwayat ini, tetapi dia berada, ketika dia berada di rumahku, tetapi dia berdoa dan terus berdoa. Maknanya Nabi SAW tidak lupa kepada Tuhan. Dia berdoa molek, ingat molek, baca Quran molek. Tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan pada ketika ni Nabi SAW baca Quran jadi tersasul oleh kelahi. Tak ada riwayat. Kalau ada cuba buktikan dulu. Begitu juga tak ada orang kafir kata dia kena sihir. Sebab itulah dia jadi lagu lain dah. Jadi lagu lain dah, gila dah. Hak dalam Quran tu kata in tattabi'una illa rajulan mashura tu, rajulan mashura yang mereka maksud tu orang gila kerana kena sihir sampai ke peringkat tu. Bukan maknanya mereka mengatakan Nabi SAW ni tak boleh kena sihir. Tak, mereka tahu, bahkan mereka yang buat ni pakatan orang-orang kafir Yahudi buat supaya kenakan Nabi SAW, dan memang berlaku. Sekadar ni tidak jadi masalah dan tidak mencacatkan. Supaya dengan sakit apakah mencacatkan kenabian dia? Tidak. Hak ni pun sekadar sakit gitu, dan tidak ada satu pun riwayat yang menunjukkan. Walaupun kita boleh kata, walaupun seperti Demon ni kata, orang boleh katalah ada kemungkinan tu andaian saja. Tapi kita berdasarkan riwayat kita tak ada satu pun yang menunjukkan Nabi terlupa ke. Ketika dia semayang terlupa rakaat ke apa tu, tak ada siapa pun kata buat kena sihir ni, tak ada. Ketika ni tak ada. Lepas ni beberapa hari saja mengikut riwayat yang sahih. Tak betul kata beberapa bulan tu tak betul. Yang jadi masalahnya kepada anak, kalau kita menolak hadis ini, bagaimana dengan ayat tadi? Hak Nabi Musa perasan. Nabi Musa perasan macam ular yang bergerak, padahal tidak. Kena juga lah. Kita nak mana Quran? Dalam Quran sendiri kata Nabi juga, Nabi Musa, mana Nabi tidak terpelihara daripada sekadar tu perasan, sekadar tu tidak. Hak tak bolehnya dia sampai ke lagu lain. Allah SWT suruh royak lagu lain, dia royak lagu lain. Tu baru cacat. Ataupun dia sakit berat benar sehingga orang tak ada orang nak pergi. Gila kau jadi. Kecek tak betul dah. Lagu tu. Barulah itu mencacatkan kedudukan seseorang Nabi. Kalau kita menafikan hak ni supaya kita menafikan sakit. Sebab itu Imam Bukhari mari dalam bab sakit. Ini termasuk dalam sakit kan? Tapi sakit boleh diubah. Sakit Nabi ni tidaklah sakit berat supaya orang kata Nabi Ayub tu kan sakit kulit tu sampai orang lari jauh. Itu Israiliyat. Bagi kita tak terima begitu. Sakit ada tapi tidak sampai setara tu, sampai orang lari daripada Nabi, itu tak ada. Hak ni pun begitu juga. Dan ini masalah dengan isteri dia, masalah di rumah dia saja. Masalah-masalah lain tak ada satu pun riwayat yang menyebutkan jadi celaru pada masa itu. Tak ada. Kalau orang lain nak andaikan boleh jadi, itu andaian saja. Kita ada riwayat.
Itu ada riwayat. Dalam banyak-banyak riwayat ni tak ada sebut Nabi jadi celaru fikiran sampai lagu tu, tak ada. Dengan sebab itu, bagi ananya hadis ini tidak sekadar ahad. Ia ahad itu melihat kepada sanad masing-masing. Tetapi kalau kita kumpulkan sanad tu semua, bukan melalui Hisham saja, ramai lagi orang lain lagi. Bukan melalui Aisyah saja, ramai lagi orang lain. Menunjukkan bahawa hadis ini adalah hadis mutawatir, maknawi sampai kepada peringkat tu. Kemudian orang kata, macam mana Nabi SAW baca ayat tu terbuka, baca ayat tu terbuka, sedangkan ni ayat Makkiyah, Muawwidzat itu. Ini peristiwa ni berlaku di Madinah. Bagaimana? Itu tidak pelik. Apa yang peliknya? Dalam Muslim, dalam Musnad Ahmad, dalam Nasa'i, Tirmizi, dan banyak lagi dalam kitab-kitab lain sebut waktu tu. Walaupun tak ada dalam Bukhari ni, tak ada. Tapi dalam kitab-kitab lain ada sebut Nabi SAW diajar supaya baca hak tu. Buka, baca. Lepas tu terbuka sah. Buka lagi, baca. Baca, terbuka lagi, baca lagi. Begitulah sehingga 11 simpulan dia. Ayat-ayat tu, ayat-ayat dalam Muawwidzatain itu terbuka habis. Ini kita tak boleh kata dia turun di Madinah, tak turun di Mekah. Turun di Mekah. Ulama terima dah turun di Mekah. Berapa kali, berapa banyak ayat-ayat yang sudah turun dari Mekah, dia turun pula di Madinah. Apabila peristiwa yang sesuai dengan ayat itu berlaku, turun pula. Bagi setengah-setengah ulama, dia kata ayat ni turun di Madinah, yang ni melihat kepada hak kemudian. Tetapi orang lain pula kata turun di Mekah. Memanglah asal turun di Mekah. Kalau kita perhati kepada ayat tu, bukan untuk nak melepaskan orang daripada kena sihir. Hak sesuainya ayat tu je, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Hak lain tak ada kena-mengena. Tetapi sesuai juga diguna. Nak cerita kepada kita, ayat ini, surah ini boleh diguna untuk menghilangkan sihir, boleh diguna. Apa salahnya? Apa salahnya? Apalagi riwayat yang menyebutkan tentang Muawwidzatain itu diajar oleh malaikat, itu bukan riwayat daripada Kalbi sahaja. Orang-orang yang perawi-perawi yang boleh dipercayai, yang boleh dipegang pun ada juga. Apa salahnya kita terima walaupun tak ada dalam Bukhari? Dan memang pun orang yang mengamalkan cara itu, dia mendapati berkesan. Baiklah, seterusnya hadis ni lah. Masalah orang yang dia tak seterima itu terpulang kepada dia lah, masing-masing lah. Terpulang kepada dia lah. Kita pun tak boleh nak kuat sangat. Masalahnya benda dia pun dengan maksud baik juga, nak jaga tu kedudukan Nabi SAW daripada diragui. Tetapi bagi pihak kita, kita menjawab sepasal ni lah. Alasan kita sepasal ni. Dan apa ni, di antara yang kuatnya bukan daripada hadis, ayat Quran hak tadi lah, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Itu berlaku kepada Nabi. Apa salahnya kalau Nabi ni perasan? Dia perasan macam gidah pada hadak lagi. Perasan sekadar tu berlaku kepada Nabi Musa. Kalau kita kerana tu kita tolak, tak seterima hadis, ayat Quran ni kita nak lagu mana? Ini masalah. Lepas tu tak apalah, cerita Aisyah ni apa ni, Nabi SAW yukhayyalu ilaihi, cuba tengok dalam riwayat Bukhari ni, serupa dengan apa yang tersebut dalam Quran. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ni pun yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala syai' wa ma fa'alahu. Dia perasan dia telah buat sesuatu tapi dia tidak buat. Ni dalam rumah ni, cerita dalam rumah. Pada suatu hari, kata dia, pada suatu malam ketika dia di rumah saya, tetapi mana sepatutnya seperti biasa, dia orang yang kuat, dia orang yang sihat, seperti biasa dia pergi di rumah, dia tidak pergi sajalah. Tapi kali ni dia pergi ke rumah aku, tapi dia tidak nak ayak lah, hak sulit. Maknanya biasanya dia bergaul dengan aku lah, tetapi kali ni tidak. Dia berdoa dan terus berdoa. Maknanya dia tidak tidur sekali dengan aku. Ini hak beza dia.
Hak beza dia. Skalanya tidak lagu tu, muka dia orang sehat. Maknanya dia telah ada kesan tu, kesan. Iaitu dia jadi macam mana kita kata, kurang bernafsu ke kepada isteri dia. Yang adanya dia berasa sesuatu, ada sesuatu yang berat menimpa dia. Dia berdoa dan terus berdoa. Bukan dia duduk buat benda lain, bukan dia lalai dah. Tidak lalai. Doa, duduk semayang, duduk buat tu. Cuma dia tidak bergaul dengan aku. Tidak seperti mana biasa. Itu makna lakin tahu da'a wa da'a. Tetapi dia berdoa dan terus berdoa. Lepas tu dia pun cerita. Aisyah dia kata, kamu tahu ke? Allah telah wayak dah kat aku, telah cerita dah kepada aku. Aku tanya dia, apa ni benda ni? Apa yang berasal lagu ni? Lepas tu dia cerita lagu mana? Dalam bentuk dua orang lelaki mari. Malaikat ni lah, malaikat berupa orang. Mari, duduk dekat kepala aku seorang, duduk dekat kaki aku seorang. Lepas tu cerita ni lah. Hak seorang tu tanya, apa sakit dia ni? Sakit. Ni Imam Bukhari naknya. Ini ayatnya. Bab penyakit sihir ni dia boleh menyebabkan jadi orang tu sakit. Asal sasaran sihir bukan tubuh. Sasaran sihir ialah jiwa. Tapi bila kena jiwa, kesan tu dia melarat kepada tubuh. Melarat kepada tubuh. Seperti kita sedih atas kematian seseorang kau. Itu masalah jiwa tu. Tapi kadang-kadang melarat sampai ke tubuh. Tak lalu makan, tubuh jadi kuruh kering. Kesan dia tu pada tubuh. Asalnya kena kepada jiwa, tetapi dia tidak terhenti sekadar jiwa, dia pergi kepada tubuh. Ada juga penyakit yang asalnya penyakit tubuh, tetapi kesannya kepada jiwa. Ada juga. Apabila kena penyakit tu jadi huduh rupa dia. Kena tubuh dia yang kenanya. Kita kata kena penyakit jadi huduh dia. Apabila huduh dia jadi sakit jiwa, malu nak jumpa dengan orang. Ada juga. Ni nak ceritanya, asalnya sasaran dia jiwa. Sihir ni dia tuju kepada jiwa, masalah jiwa lah. Tapi kadang-kadang dia melarat kepada tubuh. Begitulah yang berlaku kepada Nabi SAW ni. Dia kata matbub ni asal dia tabba, tib tu makna perubatan. Apa kata matbub ni? Yang kena tib, kena rawat? Tidak. Ini orang panggil penggunaan bahasa yang mengikut tafaul. Seperti apa ni, orang kena sengak tu, kalau binatang bisa dia panggil salim. Pasal apa? Dia harapkan dia selamat sejahtera lah. Tak kena gaya, kena sengak, kena patut. Kalau binatang bisa dia mati, salim dia panggil. Ada salim tempat kita tu, for kita lah. Orang kita biasa kecek halus, kecek bahasa halus. Kita nak pergi jalan jauh ni esok nak pergi jalan jauh, ataupun dia kata kita nak pergi jalan ni esok. Jalan kita tak faham. Jalan tu nak pergi Mekah ni panggil jalan. Nak pergi jalan jauh, ataupun nak pergi jalan dia panggil nak pergi Mekah. Itu masalah penggunaan bahasa. Qafilah dalam bahasa Arab, qafilah maknanya balik, pulang, yang pulang. Sebab biasanya orang sampai dulu kalau pergi mengembara, pergi jalan payah nak balik, tengah jalan tu banyak gangguan. Binatang buah pun ada, pokok pun ada. Jadi disebutkan qafilah, diharapkan mereka pulang, mudah-mudahan mereka sampai balik. Sebab itu dinamakan qafilah. Itu bahasa dia, itu bahasa halus. Supaya juga di sini matbub, mana orang yang kena sihir, diharapkan dia ni boleh dirawat, ada ubat lah, akan jumpa ubat lah untuk dia. Ni penggunaan bahasa halus, bahasa lembut, bahasa yang seni. Kadang-kadang apa ni, orang kita boleh guna gitu juga. Orang kita tu pomo, dia tak saya kata kalau kena beretih ke, kena cacar ke, banyak naik. Dia kata naik kaya, dia kata. Dia tu kata kaya. Tengok penggunaan bahasa. Orang kita pada juga. Oh kaya, dia paling kaya sekali dalam ramai. Maknanya dia paling berat sekali. Tapi dia tak kata berat. Kalau kata berat macam doa pula. Kaya lah. Dia suruh kata kaya. Orang kita pada juga guna lagu tu. Support ni matbub, mana yang kena rawat. Apa makna kena rawat? Mana mudah-mudahan dapat dirawat. Janganlah kita ni kena penyakit tak ada ubat, tak boleh nak rawat. Jangan. Hak ni mudah-mudahan lagu tu. Mana bila-bila kata tu bahasa tu doa dah dalam tu. Sekali dengan doa dah. Orang kita guna lagu tu.
Kadang-kadang kita perhati, kalau kita tak itu molek, kita tak khabar. Orang kita dia mandi budak-budak kan, dia mandi budak-budak. Lepas pada mandi semua tu, dia pun akak 1, 2, 5, 7 lepas, dia kata 1, 2, 5, 7 lepas, dia lambung, bela-bela lambung akak tu 1, 2, 5, 7 lepas. Apa makna? Dia ada unsur-unsur perubatan, doa juga dalam bentuk angka-angka tadi. Nabi SAW suruh mandikan 7 gereba dia, suruh cucu atas dia 7. Lepas tu 1, 3, 5, 7 witir belakang ke tu, isyarat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaganya, mudah-mudahan Allah menyihatkannya. Bela-bela dia kata lagu tu, kita tak faham apa dia kata lagu tu. Rupanya kalau kita perhati ada benda. Penggunaan bahasa yang seperti ini tidak salah, tak larilah. Dia kata man tabbahu, siapa buat dia? Labid bin Asam. Pada apa dia benda? Sebab biasanya bila orang buat ni ada benda lah, dia pun royak lah pada sisi. Setengah ulama berdasarkan setengah-setengah riwayat tu dia kata sisi ni sisi Nabi SAW. Macam mana dapat? Ada ketikanya khadam Nabi SAW ni orang Yahudi, pernah ada. Dia melalui kot tu lah, kot dalam ambil sisi dan rambut Nabi SAW sisi dia ambil. Ada setengah riwayat, tapi dalam riwayat Bukhari yang lebih sahih ni kita tak rakyat. Sisi tu sisi mana tak tahu, tapi dia guna pada sisi untuk nak lilik benar tadi tu, ataupun rambut. Musyaqah makna benar. Benar tu dia ambil, cara dia lah, isyarat dia lah. Lepas tu dalam seludan tu sampul tu lah, sampul panjang tu dia buku dalam tu mayang nakhlah zakar, yakni pokok kurma jantan. Di sini menunjukkan dia tahu dah pokok ni ada hak jantan, ada hak tina. Zaman tu lagi sudah sampai dah kemajuan dalam ilmu pertanian ni, orang sudah sampai ke situ dah pada masa tu, bukan ketinggalan sangat. Orang tahu dah ada pokok jantan, pokok tina, kahwin ke apa, reti dah pada masa tu. Ni semua isyarat kepada cara sihir ni. Sebab kita kata lah, isyarat ni, isyarat bomo ni pelik-pelik. Sebab kita kata suruh cebok air dengan tangan kiri sebelah tangan, guna timba. Pelik isyarat dia lah. Ni pun isyarat ni. Apa nak nyata kita? Tak boleh soal lah, lagu tu dah. Apa kita kata tidak otina? Memang isyarat ilmu dia tu. Duduk mana? Dia apa sebut? Duduk dalam telaga Arwan. Rasulullah SAW pun pergi. Dia tengok air tu, air merah macam air rendaman daun inah, merah. Lepas tu pokok kurma hak duduk dekat tu ka'annaha ru'usus syayatin, macam kepala syaitan. Apa macam kepala syaitan? Huduh kah? Pokok kurma ni beza kah daripada satu pokok dengan pokok lain? Ini pun termasuk yukhayyalu tadi lah. Nabi perasa. Kita berasa kadang-kadang kan orang hak masuk atu, kita tak tahu pun. Kita pergi dekat tu ada orang merah kita berasa senyap bulu roma. Perasa. Apa lagi kalau kita tahu? Kau besar kepala, besar kepala dia. Kaki ke apa besar berat. Kalau kita tak tahu pun kesan dia tu ada. Ni termasuk dalam yukhayyalu. Kalau tidak, apa ya, apa di pokok kurma tu jadi nampak kepala syaitan. Ni hak perasan lah, dia perasan. Berat dah tu. Tapi ke mana-mana pun dia berubat sendiri. Dia tahu sini. Pergi tunjuk pada sahabat. Tak sewa keluar kau. Qultu ya Rasulullah afala istakhrajtahu, adakah engkau tidak keluarkannya? Qala qad afani Allah, Allah telah menyembuhkan aku. Mana telah menyembuhkan aku di sini menunjukkan dia telah sakit lah tadi. Sakit tu ada, kesan dia tu ada. Kemudian dalam riwayat satu lagi dia buat keluar. Hak ni mungkin satu ketika dia tanya tak sebab keluar. Si ada tak apa kita lah. Orang gagah kan. Orang tak sebab buat. Si ada tak apa.
Dia orang kuat semangat. Siap dah, tak apa. Lepas pada tu dah tanya-tanya lagi, pergi lah. Pergi tu buat keluar. Gitulah benda. Buat keluar. Lepas tu Nabi SAW kata apa tak saya itu ni. Dalam riwayat asal lagi. Ini panjang cerita ni kalau kita nak baca cepat tak ada. Hak ni, hak yunsyar ni. Tak saya atas kelik kau. Mana yunsyar tak saya atas kelik kau. Biarlah, tak sebut geger, tak nak pasal. Dosa. Biarlah, aku tak say menimbulkan sesuatu keburukan kepada sesiapa pun. Aku tak say mengenakan sesuatu keburukan kepada sesiapa pun. Tak say balah-balah. Ini masalah peribadi, bukan masalah agama, masalah apa dah. Masalah peribadi. Nabi SAW dia tak suka kalau orang buat atas peribadi dia nak balas dah. Dia maaf. Tapi kalau kait dengan orang tak boleh. Kait dengan orang. Tapi kalau kait dengan dia tak apa, dia maaf. Supaya juga ni, sahabat tanya tak say itu kah? Bunuh kah dia tu? Dia telah buat gini. Nabi SAW kata biarkanlah. Dia dalam riwayat asal lagi kan dia kata dia munafik. Nabi SAW tak say orang munafik ni kena bunuh. Takut-takut orang kata Muhammad ni dia bunuh sahabat dia pula. Orang buat alasan gitu pula. Dia tak boleh kalau tak belaga dengan dia sikit kak, dia cah gitu gini dia bunuh. Dia takut. Dia takut. Orang kata begitu, orang sebarkan begitu. Baiklah, nampaknya panjang lagi tu, kita berhenti sekat tu lah. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Wallahu a'lam wa akhir.